Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina wa habibina wa syafi'ina wa tabibi kulubina wa kudwatina wa zukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang saya muliakan Tuan Pengerusi, seterusnya ahli jawatan kuasa, seterusnya para alim ulama, para habaib, para asatizah, tuan-tuan guru, juga yang diraikan tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, akak-akak, adik-adik yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, yang pertamanya, marilah sama-sama kita menyusun kalimah syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana pada malam yang indah dan barakah ini dapat kita bertemu dalam satu program solat maghrib berjemaah disusuli dengan sedikit kuliah. Mudah-mudahan pertemuan kita pertemuan yang dirahmati Allah, diampunkan dosa dan ditambahkan pahala. Amin ya rabbal alamin. Jadi insya-Allah seperti biasa pada pertemuan kita Sabtu minggu yang kedua, kita akan membicarakan tentang surah-surah di dalam Al-Quran. Kalau mengikut penandaan saya berdasarkan secara langsung yang telah dimuat naik di ruangan Facebook masjid kita, pada pertemuan kita bulan yang lalu kita habis membicarakan surah Al-Buruj sehingga ayat yang ke-7. Maka pada malam ini kita akan menyambung ayat yang berikutnya, iaitu ayat yang ke-8. Jadi pada ayat yang ke-8 masih lagi Allah menceritakan tentang golongan dalam Quran, iaitu Ashabul Ukhdud, penggali parit. Yang mana dalam Quran ini banyak golongan. Golongan baik untuk dijadikan pedoman, golongan yang tak baik untuk dijadikan sempadan dan pengajaran. Maka dalam surah ini Allah sebut Ashabul Ukhdud, penggali parit, golongan yang tidak baik, yang dahulunya mereka menggali parit dengan tujuan untuk menyeksa dan menindas orang Islam. Maka sambungan ceritanya pada ayat yang ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Dan mereka tidak menyeksa orang mukmin itu melainkan orang mukmin itu beriman kepada Allah yang maha perkasa lagi maha terpuji. Jadi ayat ke-8 ini Allah bagi tahu kepada kita punca utama apa sebab orang Islam di zaman dahulu diseksa dengan begitu hebat dan dahsyat. Jawapannya adalah kerana mereka beriman sahaja. Sebab itu Ashabul Ukhdud bagi amaran, kamu kalau tak nak diseksa, kalau kamu tak nak ditindas, kalau kamu tak nak dibakar, senang saja murtad ataupun keluar daripada Islam. Tetapi orang yang beriman zaman dahulu imannya utuh, mereka tidak berpaling tadah, mereka tidak keluar daripada Islam. Sebab itu orang beriman, apa tanda orang beriman? Pasti akan ada ujian. Apa tanda orang beriman? Mesti ada perancangan. Orang beriman, makin you beriman, makin kuat you punya ujian. Macam kita hari ini, lagi kita nak buat kebaikan, lagi banyak halangan, lagi banyak kutukan. Macam kita nak sedekah, bila sedekah, kadang-kadang orang mengata, kalau tak sedekah, lagi mengata. Bila kita sedekah, orang mengata, dia tu nak menunjuk ke kita lah tu. Kau tahu mana dia nak menunjuk? Cara pegang duit tahu dah. Orang kalau tak menunjuk, digenggam duit tu. Tapi kalau pegang duit hujung-hujung, nak menunjuk ke kita lah tu. Engkau tahu mana? Aku tahulah, aku pernah buat. Jadi kita hari ini, sedekah orang kata menunjuk, kalau tak sedekah, lagi orang mengata. Sebab itu kata Imam Al-Munawi rahimahullahu ta'ala dalam satu kitab Faidul Qadir, Al-Mu'min baina arba'ati a'da. Orang beriman ni baik macam mana pun dia, tetap akan ada orang tak suka. Macam kita orang kaki kuliah, kaki
sedekah, datang solat jemaah. Walaupun kita orang baik, tetap akan ada orang tak suka. Tengok para asatizah kita, para habaib kita, walaupun orang tu baik, tetap dimaki. Datang Habib Omar ke Malaysia, orang mengata, panggil Habib Omar buat apa? Bukan naik ekonomi. Orang panggil lah pakar ekonomi ke apa. Ini dijemput Habib Omar, mana ada naik ekonomi. Tetap dikutuk orang. Apa sebab? Lagi kuat you beriman, lagi kuat you punya ujian. Yang kedua, apa tanda orang beriman? Mesti ada perancangan. Allah rekodkan dalam Quran suratul Hasyr ayat yang ke-18. Ya ayyuhallazina amanuttaqullah, wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yakni akhirat. Jadi orang beriman, kata Allah, you mesti ada persiapan, you mesti ada bekalan, you mesti ada perancangan setelah kematian. Sebab apa orang beriman zaman dahulu, kita dengar ujian mereka dahsyat, hebat, tapi mereka tidak keluar daripada Islam sebab ada perancangan. Mereka rancang, mereka niat, kalau aku dalam hidup nak mati, aku nak mati syahid, aku tak nak mati kata. Orang yang mati syahid, Allah janjikan dalam Quran syurga yang tinggi dekat dengan Nabi. Allah rekodkan dalam Quran suratul Nisa ayat 69. Wa man yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasul, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang diberikan nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para pencinta kebenaran, orang yang mati syahid fi sabilillah, dan orang yang soleh. Jadi orang zaman dahulu, walaupun diuji dengan dahsyat, mereka steady. Sebab mereka ada perancangan. Aku dalam hidup, kalau boleh nak mati syahid fi sabilillah, aku tak nak mati kata. Sebab itu kalau tengok di Palestin, walaupun muda dan tua, mereka tetap menahan, mempertahankan Baitul Maqdis Palestin. Apa sebab? Kalau mati tak takut punya. Sebab mati syahid fi sabilillah. Jadi dalam hidup ni kita kena ada perancangan. Macam kita nak masuk syurga, semua orang nak masuk syurga, bukan hanya orang Islam. Kalau tanya orang yang bukan Islam pun, dia nak masuk syurga. Jason, where you want to go? Go to the hell or go to the heaven? Dia kata heaven, aku nak masuk syurga. Itu orang kafir. Apatah lagi kita orang Islam, kena ada perancangan nak masuk syurga. Dan syurga pula banyak tingkatan, banyak pintu. You nak masuk syurga, syurga mana? Syurga yang tinggi telah disebutkan tadi. Ataupun syurga yang kedua disebut sebagai taman-taman syurga. Allah rekodkan dalam surah Az-Zariyat ayat yang ke-15 hingga 23. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Sesungguhnya orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman syurga dan mata air. Siapakah mereka yang layak masuk ke dalam taman-taman syurga ini? Allah datangkan cirinya. Yang pertama, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam. Jadi yang pertama kena ubah. Kalau sebelum ni sebelum ni kuat tidur, maka masuk tahun baharu kena kurangkan tidur. Cuma jangan tak tidur pula. Mentang-mentang baru pertama kali dengar kuliah, semangat nak beribadah,
Isteri ajak tidur, bang, jom tidur bang. Penat pula menunggu keputusan PRN, jom tidur. Awak tidurlah dulu, saya nak berzikir, nak bermunajat kepada Allah. Jangan begitu, tidur kena, cuma kurangkan. Sebab fitrah kita sebagai manusia dan hak kita ke atas badan kita kena tidur untuk menambahkan lagi kudrat supaya senang nak beribadat. Ada satu posting saya pernah baca, seorang perempuan dari negara China pecah rekod dunia tak lelapkan mata selama 40 hari 40 malam. Itu kalau betul satu kelebihan luar biasa kepada dia. Sebab kita orang biasa ni, manusia yang normal, jangan kata 40 hari 40 malam, 40 minit dengar kuliah pun kadang-kadang terlelap. Betul ke tidak? Nak mengaku, Ustaz, saya AJK, faham-faham lah Ustaz. Jadi kita tak dapat tidak kena tidur, cuma kurangkan kalau nak masuk ke dalam taman-taman syurga. Yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala, wabil ashari hum yastaghfirun, dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah. Istighfar, minta ampun segala dosa kepada Allah. Sebab itu kata Imam Ibnu Qayyim, kita kalau banyak hajat, banyak permintaan, kadang-kadang lupa nak minta sebab banyak sangat, maka banyakkan istighfar. Bila kita istighfar, Allah ampunkan dosa. Bila Allah ampunkan dosa, kita tak minta, Allah bagi. Perasan ke tidak, kadang-kadang kita pergi satu program, contoh ceramah perdana, kita sampai sana, memang niat kita nak dengar kuliah, bukan nak mendapatkan cabutan bertuah. Tapi tengok-tengok bila habis program ceramah, nama kita disebut. Dijemput kepada Puan Zaitun binti Osman, naik ke pentas, anda terpilih sebagai pemenang cabutan bertuah. Isteri kita bila dengar suka berbenarlah dia. Sebab apa? Barangkali mungkin on the way nak ke kuliah perdana tu, isteri kita banyak istighfar. Manakan tidak, kita on the way ke sana, tekan minyak 180 km sejam. Itu yang istighfar bini kita, astagfirullahaladzim, orang tu dia nak mampus ke apa, slow sikit bawa kereta bang, kan tak sampai ke kuliah nanti kan. Jadi bila istighfar sampai ke kuliah, Allah ampunkan dosa. Bila Allah ampunkan dosa, tak minta nak cabutan bertuah, Allah bagi. Jadi lepas ni kita sebelum nak ke program, lagi-lagi ada jabatan bertuah, banyakkan istighfar. Awak dah kenapa pula tiba-tiba istighfar malam ni? Aku nak menang cabutan bertuah, dengar cerita telur, tu banyak istighfar tu. Jadi kita hari ni banyakkan istighfar. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa. Bila Allah ampunkan dosa, kita minta, Allah bagi. Kita tak minta pun, Allah tetap bagi. Yang ketiga, ciri mereka yang layak masuk ke dalam taman-taman syurga adalah wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum, dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta. Kita infak, sedekah dan sebagainya. Seterusnya, syurga yang Allah rekodkan dalam Quran seluas langit dan bumi. Dalam surah Al-Imran ayat 133 hinggalah ayat 134, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ عِدَّةٌ لِّلْمُتَّقِينَ, dan segeralah kamu kepada mengerjakan amal yang baik untuk mendapat keampunan dari Tuhanmu dan mendapat syurga yang bidangnya seluas segala langit dan bumi, yang disediakan bagi siapa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kaziminal ghaidha wal 'afina 'anil nas, yaitu yang pertama, orang yang mendermakan hartanya pada masa senang dan susah. Ada orang dikala senang sahaja, tapi ada orang cukup luar biasa, dikala senang dia bagi, dikala susah diberi. Cuma dikala senang bagi banyak, dikala susah bagi sedikit. Ini orang cukup luar biasa.
Maka masuk tahun baharu kalau boleh, datang orang minta sumbangan, masjid buat pengumuman minta infak. Kalau ada duit bagi banyak, tak ada usahalah bagi sedikit, supaya kita terlibat juga dalam program mengimarahkan masjid. Yang kedua, orang yang menahan kemarahannya. Ini cukup luar biasa kata Allah. Kerana sifat marah ni semua orang ada. Saya ada, tuan-tuan, akak-akak di belah kanan pun ada. Tapi kalau dapat menahan marah, ini orang cukup luar biasa. Sebab itu Nabi sebut, Nabi pesan, la taghdab, jangan marah. Kerana orang yang dapat menahan marah, kata Nabi, itulah orang yang kuat. Nabi pesan, la taghdab, jangan marah. Jadi macam kita suami isteri kadang-kadang bergaduh, isteri merajuk, pujuk dia, gosok belakang, la taghdab, yang jangan marah. Dah tua-tua malu kat orang. Awak cakap senang lah, awak tak kena. Iyalah saya tahu lah, tapi kita sabar je lah nak buat. Macam mana benda dah terjadi. Gosok kali kedua, la taghdab. Marah juga Ustaz. Kali ketiga tukar, la zada jom. Orang perempuan kalau dengar la zada, Shopee, insya-Allah pulih kemarahannya. Kalau tak jadi tuan-tuan cuba. Tapi Ustaz tak juga pulih, tak juga sembuh, merajuk juga. Kali keempat, lantak engkau lah. Kita kadang-kadang orang lelaki ni ada juga ego, ada juga tahap kesabaran. Maka kalau kita dapat menahan kemarahan, ini orang yang akan diberikan syurga yang seluas segala langit dan bumi. Seterusnya adalah orang yang memaafkan kesalahan orang. Macam kita musim-musim PRN ni banyak gaduh, lepas ni saling bermaafan, dia minta maaf, kita maafkan. Ini orang cukup Allah suka. Datang orang minta maaf ke kita, Din minta maaf Din, kenapa pula? Aku tadi nak cepat terlanggar kereta kamu, tu yang calor sikit belah kanan. Alah, benda kecil je pun. Kamu bukan panas baran, tiba-tiba pula senang maafkan malam ni. Yalah, bukan kereta aku, kereta bini aku. Tu yang aku mudah maafkan. Walaupun kereta kita ke kereta orang lain, kita mudah memaafkan. Ini cukup Allah suka. Jadi hari ini kalau ada orang minta maaf, kita maafkan. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mengasihi orang yang berbuat perkara yang baik. Jadi itu syurga yang seluas segala langit dan bumi. Seterusnya syurga yang ekonomi. Syurga ni tak ada yang biasa-biasa. Cuma kita nak bagi faham, kita panggil syurga ekonomi. Iaitu yang diceritakan dalam satu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ja'a rajulun badawiyun ila Nabi faqala. Datang seorang Arab Badui jumpa dengan Nabi faqala, kemudian bertanya, ya Rasulullah, dullani ala amalin basitin yudkhilunil jannah. Tunjukkan kepadaku satu amalan yang very simple, bila mana aku buat melayakkan aku masuk ke dalam syurga. Aku ni orang bekerja, kadang-kadang keluar sebelum subuh, balik selepas senja, tak dan nak menambah-nambah ibadat. Jadi apakah ibadat yang very simple, ringkas, bila mana aku buat melayakkan aku masuk ke dalam syurga? Kemudian Nabi memberi jawapan. Yang pertama, ta'budullah la tusyriku bihi syai'a. Kamu sembah Allah dengan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Kamu beribadat kepada Allah, jangan ada syirik dalam apa jua urusan. Kalau kamu sakit, pergi ikhtiar, jumpa doktor pakar. Kalau tak sembuh, jumpa Ustaz Syifa. Kalau tak sembuh juga, jumpa balik doktor pakar kedua. Tak sembuh, doktor pakar ketiga. Tak sembuh, doktor pakar keempat. Habis doktor pakar kat Selangor, pindah cari kat Kedah. Habis di Kedah, pindah ke Penang. Yang penting jangan kamu jumpa tok dukun minta bantuan jin. Jangan sekali-kali. Susah macam mana pun kamu ikhtiar buat Grab Food, Food Panda, berniaga tepi jalan, goreng pisang, burger. Yang penting jangan ada syirik, guna jin, pedaja orang sebelah.
Aku berniaga dah 5 tahun, member berniaga baru 5 hari. Tengok-tengok dia laku, aku rugi. Tak boleh jadi. Kita pun sihir guna jin. Syirik. Jadi kata Nabi, susah macam mana pun, sakit teruk macam mana pun, ikhtiar. Tapi jangan sampai lebih batas, iaitu syirik, menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa tuqimus salatal maktubah, mendirikan salat yang diwajibkan. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Yang ketiga, wa tuaddiz zakatal mafruḍah, kamu tunaikan zakat yang wajib. Yang keempat, wa tasumu Ramadan, kamu berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian bila Nabi kata begitu, apakah respon Arab Badui tadi? Dia berkata, wallazi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, la azidu ala hadza, aku tidak akan menambah dari perintah-perintah ini. Kamu kata jaga solat fardu, baik, aku akan jaga sungguh solat fardu. Tapi aku tak buat dah solat ba'diyah, solat qabliyah, solat hajat, duha, tahajud, taubat. Aku tak buat dah. Aku jaga sungguh yang fardu saja. Wa tasumu Ramadan, kamu kata berpuasa di bulan Ramadan, baik. Aku tak puasa dah sunat hari Arafah ke, Isnin, Khamis ke, aku tak buat dah. Aku jaga sungguh-sungguh puasa bulan Ramadan. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sarrahu ay yanzura ila rajulin min ahli jannah falyanzur ila hadha. Barang siapa yang berkeinginan melihat lelaki-lelaki penghuni syurga, maka hendaklah dia melihat orang ini. Jadi kita sibuk macam mana pun, paling kurang jaga yang rukun. Banyak lafaz antara lafaz tak seindah lafaz syahadah. Banyak solat antara solat tak sepadu solat fardu. Banyak zakat antara zakat tak sebarakah kerana Allah. Banyak bulan antara bulan tak sepadan bulan Ramadan. Banyak haji antara haji mulia kerana usaha sendiri. Jadi paling kurang, sakit teruk macam mana pun, susah macam mana pun, yang fardu kena jaga. Cuma kata ulama, dapat masuk syurga, tapi syurga yang ekonomi. Sebab itu kita hari ini kena ada perancangan. Kamu mat nak masuk syurga mana? Kita ni Din, dekat dunia dah jadi rakyat marhain, biarlah di syurga jadi VVIP dekat dengan Nabi. Kalau gitu, tidur mau sedikit, amal mesti mau banyak. Kamu man nak masuk syurga mana? Aku kalau dapat ekonomi pun jadilah. Kalau begitu, jaga yang fardu. Solat fardu jangan kau tinggal, puasa jangan kau mengelat. InsyaAllah masuk syurga, tapi syurga yang ekonomi. Maka kita hari ini kena ada perancangan. Orang yang ada perancangan, datanglah seberat mana pun ujian, dia akan okey. Macam kita kat dunia, kita tengok ada kawan kita kerja sampai nak mati. Padahal kita kerja separuh hari. Dia kerja sampai pening kepala. Kita kerja biasa-biasa. Kita tanya dia, Mat, kau tak penat ke, Mat? Aku tengok kau pagi, petang, siang, malam cari duit. Aku penat, Din. Tapi aku ada matlamat. Umur 50 aku nak pencen. Umur 50 aku nak steady, aku nak pergi kuliah, aku nak tadarus, baca Quran, duduk masjid, iktikaf. Maka umur 30, 40, aku pulun sepulun sesungguhnya. Jadi orang yang ada perancangan dan matlamat, datanglah kepenatan, datanglah ujian, dia akan redah sebab dia ada perancangan. Jadi begitulah orang Islam di zaman dahulu. Bila kita dengar, kita kata mereka punya iman lain macam. Sebab apa? Mereka ada perancangan. Kalau kita mati, jangan sedih sayang, jangan sedih abang, jangan sedih kakak. Mati kita, mati syahid fi sabilillah, duduk dalam syurga paling tinggi dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya, kita beralih pula kepada ayat yang ke-9. Allazi lahu mulkus samawati wal ardh
wallahu ala kulli syai'in syahida, yang mempunyai kerajaan langit dan bumi, dan Allah maha menyaksikan segala sesuatu. Ayat ke-9 ini Allah ingin menempelak golongan ashabul ukhdud dan kuncu-kuncunya yang merasakan mereka mempunyai kekuasaan, kehebatan dan kerajaan yang kekal. Padahal Allah sebut allazi lahu mulkus samawati wal ard, yang mempunyai kerajaan langit dan bumi adalah Allah. Maka kata ulama pengajaran pada ayat 9 ini, yang pertama, tiada kekuasaan, tiada kehebatan, tiada kerajaan yang kekal melainkan kerajaan dan kekuasaan Allah. Sebab itu hari ini kalau kita lihat contoh parti yang tertua ataupun kerajaan yang tertua di India, Parti Kongres, pernah dikalahkan oleh seterunya Parti Bharatiya Janata BJP pada tahun 1996. Tak pernah kalah, dikalahkan. Parti Demokratik Liberal LDP di Jepun, perintah selama 5 dekad. 5 dekad ni lama. Tumbang akhirnya 30 Ogos 2009. Parti Revolusi Institusi PRI, perintah Meksiko 71 tahun. Akhirnya kalah pada tahun 2000. Nak cerita kepada kita, dalam dunia ni tiada kekuasaan, tiada kerajaan yang kekal melainkan kerajaan Allah, termasuklah kerajaan Ashabul Ukhdud yang Allah ceritakan dalam ayat ini. Yang kedua, kata ulama, ayat ini berkenaan tentang jangan kita sombong bila mana kita ada kelebihan dan kekuasaan. Contoh macam kita nanti ada satu jawatan, kita pencen, orang kata, mat kau pergilah bertanding jadi YB, kot-kot menang mana tahu. Kita pun tanding, bila tanding menang pula kita. Bila menang jangan kita sombong, sebab ada orang yang lagi tinggi jawatan berbanding kita, iaitu menteri. Jadi menteri pun jangan sombong, datanglah solat jemaah, dengarlah kuliah, sebab ada yang lagi tinggi, Perdana Menteri. Bila jadi Perdana Menteri, ada juga orang yang lagi tinggi, iaitu Sultan. Dan Sultan lah paling tinggi dalam kita punya hierarki di Malaysia ni. Cuma bukan semua orang boleh jadi Sultan. Yang ada darah Sultan sahaja boleh jadi Sultan. Kita ada darah Sultan. Saya Ustaz setakat ni ada darah tinggi. Kalau ada darah tinggi, bertanding jadi pengurusi masjid sajalah. Tak payahlah kita nak bertanding jadi sultan pula. Menunjukkan kepada kita, dalam kehidupan sentiasa ada orang yang lagi tinggi dan lebih bawah berbanding kita. Kenapa Allah jadikan begitu? Supaya kamu tengok orang tinggi, kamu ikut, kalau baik kamu nak menjadi seperti dia. Kalau tengok orang bawah, jadikan sebagai pengajaran, bersyukur. Dia tu naik pergi ke kerja naik motor, hujan pun naik motor, sian basah kuyup. Kita ni yang syukur walaupun kancil tak basah kuyup. Sebab apa? Kancil, ada kereta. Maka hari ini Allah jadikan setiap di antara kita memang ada begitu. Kalau kita rasa aku paling kaya, pusing lah, ada lagi orang kaya. Kalau kita rasa akulah paling susah dalam jemaah masjid ni, pusing lah, ada lagi susah. Memang begitu kita punya kehidupan. Supaya apa? Dijadikan sempadan dan pengajaran. Cuma kadang-kadang kita tertanya-tanya, kalau kita sombong kepada orang sombong, boleh ataupun tidak? Disebut dalam satu kitab Faidul Qadir Syarah Jami' Saghir, kata Imam Al-Munawi rahimahullahu ta'ala, sombong kepada orang yang sombong adalah suatu kebaikan. Maksudnya, contoh macam kita hari ini tengok ada orang sombong. Dia tu Ustaz, sejak beli kereta besar ni datang ke masjid mendabik dada, dulu menunduk ke bumi, sekarang sombong, kami hulur tangan tak dibalasnya, punya sombong, besar kepala, rasa act. Jadi kita
sombong kepada orang yang sombong dengan tujuan nak bagi pengajaran, maka dibenarkan. Dengan syarat, kata ulama, dari sudut luaran sahaja, zahir, jangan sampai dalaman. Contoh, tengok dia bawa kereta besar, makin sombong. Esok kita bawa kereta lagi besar daripada dia, kereta kebal contohnya. Oh, dia tengok kita menunduk ke bumi terus. Aku ingat aku paling besar, rupanya dia lagi besar, kereta kebal dibawanya, mampus aku. Dia terus menunduk ke bumi. Dia pakai jubah mahal. Bila pakai jubah mahal, rasa macam lebih hebat berbanding imam, berbanding pengurusi masjid. Tapi bila kita tengok dia banyak mendongak ke langit, kita pun pakai jubah lagi mahal. Tag harga kita tak buang, siap keluarkan. Member bagi salam, wah 1,000, aku punya 800, lagi mahal dia punya. Terus menunduk ke bumi. Maka dibenarkan. Jadi kalau kita jumpa orang sombong, khabar ke dia, kamu jangan nak sombong sangat, mat. Dalam masjid ni ramai lagi jemaah yang kaya, cuma tak menunjuk je. Diorang ada juga kereta besar, cuma tak bawa. Sebab rumah dekat, naik motor sajalah. Engkau pun dekat, nak bawa kereta tak ada masalah, kereta besar pun tak ada masalah. Tapi janganlah nyombong sangat. Ini macam kau seorang ada kereta besar. Maka kita sombong kepada orang sombong untuk bagi pengajaran dan teguran. Dengan syarat, kata ulama, hanya dari sudut luaran, jangan sampai dalaman, kerana takut kita pula yang jadi sombong seperti dia. Dah masuk ke? Dah. Okey, baik. Jadi insya-Allah tuan-tuan, kita berhenti dahulu pada ayat yang ke-9. Jikalau ada umur yang panjang, kita sambung pada ayat yang seterusnya. Jadi saya minta izin untuk terus pulang. Saya dah jamak takdim tadi. Saya nak pulang ke Kedah pula, mengambil isteri yang mengundi di sana. Jadi tuan-tuan doakan saya selamat pulang ke Kedah dan selamat pulang ke sini semula. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.